آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung lagi pengajian kitab Riyadhus Shalihin jilid yang pertama. Masih lagi perbincangan kita berkisar dalam bab yang kedua mengenai taubat. Dan insya-Allah pada malam ni kita masuk pada hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14 daripada bab taubat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsara min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-14 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata,
saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis yang ke-14 ni tuan-tuan, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah ni kata, satu hari dia kata dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, dia kata, wallahi, demi Allah. Wallahi ni kalimah sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Waw tu waw sumpah, wa qasam, tak qasam, ba qasam, wallahi. Bila kita bersumpah aja dengan nama Allah, wallahi, wa billahi wa tallahi, waw ba dengan tak, ini huruf sumpah. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan nama Allah. Lalu dia kata, sungguh aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu taala dalam satu hari. Dalam satu hari aktsara min 70 marrah. Itu lebih banyak daripada 70 kali. Maknanya Rasulullah bagi tahu, dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu taala bahawa Nabi SAW ini beristighfar pada Allah Subhanahu taala sebanyak lebih daripada 70 kali dalam sehari. Itu maksud dia. Dalam sehari itu lebih 70 kali Rasulullah SAW itu beristighfar, mohon ampun pada Allah. Hadis ni tuan-tuan diriwayatkan daripada Bukhari. Imam Bukhari mentasahihkan hadis yang ke-14 ini. Jadi hadis ni tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu nak menggambarkan kepada kita bahawa Rasulullah SAW itu pernah memberitahu bahawa sesungguhnya beliau beristighfar ataupun memohon ampun kepada Allah Subhanahu taala dalam sehari tidak kurang daripada 70 kali. 70 kali dia minta ampun pada Allah. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang biasa kita baca selepas daripada sembahyang. Lepas solat tuan-tuan, kita baca astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar. Jadi begitu juga pada waktu lain, bukan hanya sekadar lepas daripada solat. Istighfar selepas daripada solat tu tuan-tuan, 3 kali yang kita baca tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan sesiapa yang membaca istighfar selepas daripada salam sebanyak 3 kali, maka Allah SWT akan mengampunkan segala dosa dia, tak kira dosa besar ataupun dosa kecil. Itu dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah, didatangkan zikir ataupun wirid-wirid selepas daripada solat. Jadi di antaranya istighfar, dan dituntut setidak-tidaknya istighfar yang kita baca selepas daripada solat tu tuan-tuan, selepas daripada memberi salam tadi 3 kali. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi dibaca sebanyak 3 kali, maka Allah SWT, Nabi kata, akan mengampunkan segala dosa kita, tak kira dosa kecil ataupun dosa besar. Bahkan pada waktu-waktu lain kita dituntutkan juga. Kalau katalah Nabi SAW itu sendiri yang telah diampun, yang pertamanya yang terpelihara, yang dipelihara dirinya daripada maksiat. Nabi ni tak buat maksiat, terpelihara daripada perkara-perkara lara, perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah SWT ke atas dirinya, pun beristighfar kepada Allah SWT, diampunkan dosa. Kalau katalah ada sekalipun dosa, maka Nabi SAW itu telah diampunkan segala dosanya terdahulu, kini dan yang akan datang. Jadi sekalipun sedemikian, Nabi SAW itu sendiri beristighfar setidak-tidaknya 70 kali. Jadi di sini menggambarkan tuan-tuan, kalau katalah Nabi itu sendiri yang terpelihara, yang maksum, yang diampun, yang telah diampunkan dosa pun beristighfar pada Allah SWT sebanyak 70 kali setidak-tidaknya, ini apatah lagi kita yang terdedah dengan dosa.
Kita yang terdedah dengan dosa, dosa yang kadang-kadang kita sendiri pun tak jangka tu berdosa. Setidak-tidaknya dosa leka, dosa lalai, dosa tidak melaksanakan sesuatu perkara yang benar-benar dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tuntut banyak tuntutan-tuntutan. Sebab tuntutan ni tak kiralah sama ada tuntutan wajib ataupun tuntutan sunat. Tuntutan wajib ataupun tuntutan sunat yang kadang-kadang kita terlepas pandang, maka akhirnya tuan-tuan takut ianya mengundang dosa. Jadi itu sebabnya kita ni dituntut supaya kita memperbanyakkan beristighfar dan rasa malu, rasa bersalah kepada Allah SWT dan rasa bersalah kepada Nabi, malu dengan Nabi SAW. Kerana Nabi itu yang telah diampunkan dosa, telah dijanjikan syurga pun tuan-tuan, setidak-tidaknya beristighfar mohon ampun pada Allah SWT 70 kali. Dan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha sendiri pun tuan-tuan pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi masih lagi memohon ampun kepada Allah Subhanahu taala sedangkan Allah Subhanahu taala itu telah mengampunkan dosa. Wahai Rasulullah, kenapa masih lagi engkau memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu taala sedangkan Allah Subhanahu taala itu telah mengampunkan segala dosa engkau? Lalu di antara jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, Nabi kata, tak bolehkah aku menunjukkan rasa syukur, rasa terima kasih aku kepada Allah Subhanahu taala di atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasku. Maknanya taubat ni bukan hanya sekadar dosa. Bukan hanya sekadar bila buat dosa saja tuan-tuan kita bertaubat ataupun memohon ampun beristighfar pada Allah Subhanahu taala. Tidak berdosa pun dituntut supaya ianya salah satu tanda rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu taala di atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT ke atas kita. Bahkan dalam huraian lain tuan-tuan, ada disebut oleh para ulama bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW itu sampaikan tahap dia rasa berdosa bila tika mana dia tidak bersyukur kepada Allah SWT di atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT ke atasnya. Bukannya buat maksiat, bukannya buat sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah SWT, tetapi sampai tahap tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, itu juga Nabi rasakan berdosa. Kita makan tuan-tuan, kita makan baca doa tak? Baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahi ala barakatillah, bismillahillazi la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Selesai makan tuan-tuan, berapa ramai di kalangan kita yang baca doa lepas makan? Dekat situ saja menggambarkan bahawa kita ni tuan-tuan bila susah, lapar ni pun termasuk susah. Dalam Quran Nabi SAW, Allah SWT sendiri menggambarkan gambaran keluh kesah manusia ni, salah satunya bila lapar. Kelaparan ni salah satu daripada perkara yang menjadi sebab keluh kesahnya manusia ni, yang membuatkan mereka takut lapar. Jadi kita ni tuan-tuan bila lapar saja maka kita cari Allah. Itu sebabnya kebanyakan kita ni tuan-tuan biasanya bila nak makan kita baca doa. Jaranglah kita tak baca doa ni. Lagi zaman-zaman sekarang ni tuan-tuan, semua orang baca doa. Tak kiralah dia makan dengan makwa dia sekalipun, walaupun dia duduk tu dengan makwa tu maksiat tuan-tuan. Tapi bila nak makan tadi tuan-tuan, dua-dua baca doa. Tapi bukan semua orang tuan-tuan yang boleh baca doa selepas makan. Nak gambarkan manusia ni bila kenyang, bila senang, bila tenang, maka dia akan jauh daripada Allah SWT. Maka di sini tuan-tuan, Nabi SAW nak gambarkan, sekalipun nampak di situ hanya sekadar isu syukur, mengungkapkan Alhamdulillah, tapi ia juga dipanggil sebagai satu maksiat yang dirasakan oleh Nabi SAW. Begitu tingginya maqam dan kedudukan Nabi SAW, sehingga kan rasakan bila tak bersyukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan tadi juga salah satu daripada dosa. Maka Nabi memperbanyakkan istighfar dan bertaubat pada Allah SWT sehingga tahap sedemikian. Ini apatah lagi kita tuan-tuan dituntut, sehingga kan
Ada sebahagian ulama yang menjadikan amalan dia beristighfar mohon ampun pada Allah SWT setiap pagi 100 kali terbit je matahari. Selepas daripada subuh terbit je matahari, maka dia istighfar 100 kali. Dan ketika tergelincir hampir terbenam, bukan tergelincir, terbenamnya matahari selepas daripada asar tadi pun dia akan beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Kenapa tuan-tuan? Ketika terbitnya matahari tadi tuan-tuan, itu bermulanya buku amalan kita. Buku amalan kita untuk siang hari. Dan bila tergelincir je terbenamnya matahari, maka bermulalah buku catatan, buku amalan kita pada malam hari. Maka kita mulakan buku catatan kita pada pagi hari tadi dengan mohon ampun pada Allah SWT, dan kita mengakhiri dan memulakan buku catatan kita pada malam hari tadi juga dengan mohon ampun pada Allah SWT. Itu amalan pagi dan petang. Ada sebahagian ulama tuan-tuan, mereka yang menjadikan amalan istighfar ni tuan-tuan terus membasahi dua bibir. Bukan hanya sekadar menunggu selepas solat, bukan hanya sekadar menunggu pagi, menunggu petang, bahkan senantiasa membasahi dua bibir itu dengan istighfar. Bermulazamah dua bibirnya itu dengan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tanya kenapa dilakukan amalan sedemikian rupa, pertamanya mereka rasakan cukup malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah itu seorang yang maksum, yang terpelihara daripada dosa, diampunkan oleh Allah dan dijanjikan oleh Allah SWT kebahagiaan, sebesar-besar kebahagiaan di akhirat pun beristighfar, ni apatah lagi kita. Satu. Yang keduanya tuan-tuan, bila ditanya kenapa bermulazamah dengan istighfar, supaya dengan kita beristighfar ni tuan-tuan, disebut oleh para ulama, supaya kita ni senantiasa dalam keadaan mengingati bahawa kita ni berdosa. Bila kita rasa kita berdosa, kita rasa diri kita bersalah, maka ketika itu tuan-tuan, kita terpelihara diri kita itu daripada rasa kesempurnaan, rasa sempurna, rasa diri itu baik. Kita istighfar, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah. Maka rasa dosa, orang yang merasa diri itu bersalah, rasa diri itu berdosa tuan-tuan, maka dengan secara tak langsung dia akan mula rendah diri dia tadi. Dia akan tawaduk, rasa rendah diri. Sifat kehambaan yang diingini oleh Allah SWT itulah yang dituntut, yang dikendaki oleh Allah SWT bagi setiap hamba. Jadi di situlah dia akan rasa rendah diri. Dengan sifat rendah diri tadi pula, tuan-tuan akan terhindar dirinya, jiwanya, hatinya tadi tuan-tuan daripada rasa takabur, rasa besar diri. Itu sebabnya situasi keadaan ini dibicara juga oleh para ulama tasawuf, ulama-ulama sufi tuan-tuan, dalam kitab-kitab tasawuf. Bagaimana situasi keadaan solat. Bila kita solat saja tuan-tuan, di antara perkara yang perlu kita datangkan dalam hati kita, rasa diri itu berdosa. Bila rasa diri itu berdosa, rasa diri itu bersalah, rasa diri itu ada kesilapan, ada kesalahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka secara tak langsung dia akan tunduk, hilang segala rasa yang ada dalam rasa kita ni orang baik, rasa diri kita ni orang yang sempurna, rasa diri kita orang yang hebat. Contohnya tuan-tuan, kita lihat suami, contoh suami ni, contoh ni bukan suami sinilah, suami dekat tempat lain. Suami ni tuan-tuan, orang perempuan ni tuan-tuan, di antara soalan panas yang biasa dibangkitkan oleh orang perempuan kuliah-kuliah muslimat ni tuan-tuan, dia suka bangkit, Ustaz, kenapa orang lelaki ni, suami ni ego? Dia kata, kenapa suami ni ego? Dia bertanya tu, dia tak tahu yang dia bertanya tu pun suami juga. Dia ingatkan yang dia bertanya tu ustazah ke, muslimat ke. Dia tak pandang kita ni pakai kopiah ke, serban ke, pakai tudung. Jadi tuan-tuan, memang sinonim. Cuma mungkin orang rumah kita dia tak cakap dengan kita, tapi dengan orang perempuan tu soalan panas tuan-tuan, yang sering kali dibangkitkan oleh orang perempuan dalam kelas-kelas muslimat. Sebab kuliah muslimat ni biasa tempat luahan dia orang. Jadi kita bincang. Jadi tuan-tuan, orang lelaki ni memang dicop sebagai orang ego, orang besar diri. Kenapa dia kata ego? Susah nak dengar pandangan isteri, susah nak dengar teguran isteri, susah nak dengar
cadangan daripada isteri. Ini mungkin ego yang digambarkan oleh mereka. Tapi cadangan yang sama diberikan oleh kawan dia, sahabat dia, dia boleh buat. Tapi cadangan yang sama diberikan oleh isteri dia, dia tolak. Ini mungkin gambaran ego yang diberikan oleh mereka. Tapi tuan-tuan, ego orang lelaki ni, bila tika mana dia buat salah dengan isteri dia, ni kita nak gambar ni tuan-tuan. Bila dia buat salah, dia ada kesilapan, ada kesalahan besar yang dia buat salah pada isterinya tadi tuan-tuan, hilang segala ego dia. Waktu tu jangan kata dia peluk isteri dia, bahkan dia cium lutut isteri dia tadi tuan-tuan, kerana dia rasa bersalah dan dia nak minta ampun, minta maaf pada isteri dia tadi disebabkan kesalahan tadi. Ini mungkin satu gambaran yang paling mudah kita nampak. Itu sebabnya si suami, si hamba ni tuan-tuan, bila dia rasa bersalah saja dan tidak ada sifat lain yang dapat menjaga dan memelihara seseorang tersebut kecuali dia rasa bersalah. Bila dia rasa bersalah saja tuan-tuan, maka sifat tawaduk, rasa rendah diri tadi tuan-tuan, dia akan turun dan dia akan terlepas daripada sifat rasa besar diri, rasa diri itu sempurna, rasa diri itu hebat, tak ada habis. Itu sebabnya salah satu disebut oleh para ulama, salah satu daripada hikmah kebaikan kenapa Allah SWT jadikan dosa, Allah SWT jadikan bersalah, sifat bersalah itu salah satu daripada makhluk Allah SWT, rasa bersalah, rasa berdosa. Jadi bila rasa bersalah, rasa berdosa, maka ketika itu kita tunduk. Sifat kehambaan tadi, rasa rendah diri tadi, dia akan tunduk, dia akan datang dan terlepas daripada cengkaman sifat rasa hebat, diri itu hebat. Ini bukan satu benda yang mudah. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau kita lihat Nabi SAW itu sangat hebat sifat tawaduk dia, rasa rendah dirinya terlalu tinggi, sifat rendah diri tersebut. Kenapa? Itu sebab kalau kita lihat Nabi SAW itu, jangan lupa, yang pertama dia basyariah, dia manusia, dia bukan malaikat tuan-tuan. Dia tetap menjalani kehidupan dia sebagai manusia. Kenapa? Kerana dia contoh. Dia contoh kepada kita, dan apa yang berlaku kepada Nabi SAW itu adalah contoh yang paling terbaik untuk kita, yang perlu kita jadikan sebagai teladan, contoh untuk kita ikut. Bukan hanya Nabi SAW itu menjalani kehidupan dia tu, baik sama ada kehidupan diri dia, kehidupan harian dia, kehidupan kekeluargaan dia, kehidupan bersahabat, kehidupan bermasyarakat, berjiran, itu hanya sekadar gambaran dia seorang Nabi, tidak. Tetapi adalah contoh, dan itulah yang perlu kita ikut. Sekalipun mungkin nampak ada satu kesilapan ataupun kekurangan yang berlaku dalam rumah tangga dia, bahkan sampai tahap sedemikian kekurangan pun tuan-tuan, itulah gambaran rumah tangga Nabi, yang mana rumah tangga itu, Nabi itu adalah manusia, dan apa tindakan yang sepatut diambil oleh Nabi itu, itulah yang sepatut kita ambil. Sebabnya kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW pernah diceritakan tuan-tuan, satu hari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha itu menghidang makanan, dihidang makanan. Jadi bila selepas hidang makanan tadi tuan-tuan, dipanggil Rasulullah SAW untuk makan. Ya Rasulullah, jemput makan. Lalu Rasulullah pun duduk tuan-tuan. Jadi Sayyidina Aisyah ni pun ambil bekas air basuh tangan, dibasuh kat tangan Rasulullah. Kemudian diambilkan pinggan, disendukkan makanan tuan-tuan, disenduk makanan, diberikan pada Rasulullah. Rasulullah pun baca doa, makan tuan-tuan. Ketika Rasulullah SAW tadi makan, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sedap tak? Sedap tak? Lalu Rasulullah SAW menjawab tuan-tuan, sedap sangat Khadijah. Nah, ini dia tuan-tuan, sedap sangat Khadijah. Ada masalah ke? Apa masalah dia? Ada masalah ke? Tuan-tuan, Rasulullah terlepas cakap, terlepas nama yang disebut tadi, terlepas. Dia tak sebut Aisyah tapi sebut Khadijah. Sedangkan yang bertanya itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Rasulullah jawab itu dengan menyebut nama Khadijah, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni tuan-tuan, cukup anti, kalau bahasa kita ni, cukup cemburu dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, cemburu sangat.
Walaupun Sayyidah Khadijah ni tuan-tuan dah tak ada dah, tetapi walaupun jasad beliau dah tak ada, sifat kasih sayang yang ada dalam diri Rasulullah SAW itu terlalu tinggi. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku bila Rasulullah SAW itu menjawab, sedap sangat Khadijah. Bila jawab saja tuan-tuan, dengar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tadi tuan-tuan, secara tak langsung ini nak gambarkan dalam rumah Rasulullah SAW itu sendiri yang ada itu manusia, dan dia mempunyai sifat kemanusiaan. Secara tak langsung tuan-tuan, bukan sengaja, tak sengaja, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tadi tercampaklah mangkuk lauk tadi ke muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah ke? Kalau nampak kita, tak kalah rumah Rasulullah pun macam tu. Dah, ini bukan gambaran kekurangan, tetapi itulah Allah Subhanahu taala nak gambarkan bahawa Rasulullah itu manusia, dan Sayyidah Aisyah itu ataupun keluarga Rasulullah SAW itu juga manusia. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu menangani situasi tadi. Cuba bayangkan tuan-tuan, kita tengah makan, tiba-tiba rumah kita tuan-tuan, mungkin ada kesilapan sikit kita tuan-tuan, dia campaknya makanan tadi kat muka kita. Saya tak nak cerita lain lah tuan-tuan, lebih kurang dalam 7 tahun ke 8 tahun dulu ada satu cerita tuan-tuan, ada satu kisah. Lebih kurang ceritanya macam Rasulullah. Seorang pakcik ni tuan-tuan, dia buat, makcik ni dia hidang makanan. Jadi dia panggil pakcik, suruh pakcik makan. Jadi pakcik ni tengah-tengah makan, makcik ni tuan-tuan, dia ada tertinggal pula lauk, mungkin sama belacan ke apa, Allah alam, kicap ke apa. Dia pun bangun nak pergi ambil. Waktu makcik ni nak pergi ambil tuan-tuan, tiba-tiba makcik tu waktu dia bangun tadi terkentut. Bunyi kentut tu Allah alam lah macam mana. Tapi ni sahabat kita yang duduk dekat bahagian pendaftaran nikah cerai ni tuan-tuan, dikongsikan cerita ni lebih kurang 7 tahun dulu. Makcik tu nak bangun tuan-tuan, bangun-bangun terkentut. Pakcik tadi yang tengah makan tu tuan-tuan, tak mungkin tak sengaja ke apa, terkejut ke apa, dengan makcik kentut, dia bingkas bangun tuan-tuan. Terus dia kata, aku ceraikan kau. Kurang ajar, dia kata, aku ceraikan kau. Cuba bayangkan tuan. Jadi hasil peristiwa tadi, kedua-dua pasangan, kedua makcik-pakcik tadi pergi Jabatan Agama buat rujukan, dan akhirnya talak tadi jatuh. Sebab talak ni bukan benda yang boleh main tuan-tuan. Jadi nak cerita, cuba bayangkan situasi kita ni tuan-tuan. Tetapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menangani situasi tadi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang tak sengaja tadi tuan-tuan mencampak bekas lauk tadi ke muka Rasulullah SAW. Ini yang dikatakan hebatnya Rasulullah SAW itu mempunyai sifat sabar yang sangat tinggi. Seorang ni tuan-tuan, dia takkan boleh menangani ataupun melalui situasi tadi dengan keadaan sabar kecuali dia mempunyai sifat hati yang tenang. Hati yang tenang, hati yang tawadhu, dia tak rasa besar diri, dia tak rasa diri dia sempurna. Lalu ketika tu tuan-tuan cuba bayangkan, tidak ada, pertamanya tidak ada tindakan lain yang dibuat oleh Rasulullah SAW kecuali Rasulullah itu mendakap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia peluk Sayyidah Aisyah, dipeluk, didakap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ni Rasulullah ajar kita tuan-tuan. Kemudian yang kedua, tidak ada ungkapan lain yang lahir daripada dua bibir Rasulullah SAW kecuali Rasulullah kata, wahai Aisyah, maafkan aku Aisyah, maafkan aku Aisyah, minta maaf Aisyah. Cuba bayangkan tuan-tuan, hebatnya tindakan Rasulullah, sehingga kan tuan-tuan dengan tindakan Rasulullah SAW tadi membuatkan Sayyidah Aisyah pada awalnya rasa marah dengan Rasulullah SAW, akhirnya dia rasa malu sangat-sangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hebat tindakan Rasulullah. Itu sebabnya kita ni dituntut supaya hati itu senantiasa baik, hati itu senantiasa tenang, hati itu senantiasa rasa tawaduk, rendah diri, tak rasa diri itu hebat. Kemudian mudah bila ada sifat-sifat ni tadi tuan-tuan, dia akan datang buah hasilnya sabar. Dia tak akan buat tindakan meluru, tindakan tergesa-gesa. Tu akhirnya dengan sifat hati yang tak baik tadi tuan-tuan, dia tak akan dapat sabar, dia tidak akan dapat ketenangan, dan akhirnya dia akan membuat tindakan yang terburu-buru.
Bila buat tindakan terburu-buru tu, akhirnya tadi pakcik tadi dia ceraikan isteri dia secara tak langsung. Itu sebabnya tuan-tuan, kita berusaha dan belajar untuk memberikan hati kita tu, menjadikan hati kita tu hati yang tenang, hati yang baik. Dengan cara bagaimana? Ini dia tuan-tuan, salah satu daripada amalan yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita, iaitu dengan memperbanyakkan istighfar. Bermulazamah dua bibir kita itu dengan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15, wa anil Agharri bin Yasar al-Mazni radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi 100 marrah, rawahu Muslim. Daripada Al-Gharar Ibnu Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan pohonlah ampun kepadanya, kerana sesungguhnya aku bertaubat kepadanya Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jadi daripada hadis ni tuan-tuan diriwayatkan daripada Aghar Ibn Yasar Al-Mazni. Dia kata Rasulullah SAW ini bersabda bahawa Rasulullah itu pernah memerintahkan kepada kita supaya kita ini memperbanyakkan taubat kepada Allah SWT dan mohon ampun pada Allah. Dan Rasulullah kata, maka sesungguhnya aku ni bertaubat pada Allah SWT sehari semalam setidak-tidaknya 100 kali. Dalam hadis yang sebelum ni 70 kali. Dalam hadis ni tuan-tuan diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan Nabi SAW itu bertaubat dan beristighfar pada Allah SWT sebanyak 100 kali. Ini dua periwayatan. Tak ada masalah. Tak kira lah Nabi itu beristighfar sebanyak 70 kali ke 100 kali ke, setidak-tidaknya nak gambarkan kepada kita bahawa Nabi itu juga beristighfar. Nabi juga mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai manusia yang lebih-lebih lagi berdosa, berterdedah dengan dosa, dengan kesilapan, kesalahan, maka kita dituntut supaya beristighfar dan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyakkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Bahkan tuan-tuan, istighfar ini bukan hanya sekadar kelebihannya untuk mengharapkan keampunan daripada Allah SWT, dan yang tadi kita bicarakan yang keduanya sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT di atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Bahkan tuan-tuan, dengan beristighfar ini juga untuk melapangkan segala kesulitan. Kerana kehidupan kita ni tuan-tuan, yang menjadi kesulitan ini adalah puncanya dosa. Itu disebut oleh para ulama. Yang membuatkan hidup kita ni rasa susah, payah, jerit, perit, sempit ni tuan-tuan adalah dosa. Dengan hati yang tak berapa baik. Itu sebabnya ulama gambarkan tuan-tuan kesulitan, permasalahan, satu-satu isu yang berlaku. Satu-satu isu yang berlaku, lalu yang merasai kesulitan, kepayahan, keperitan itu bukannya pada isu tadi, tetapi jiwa kita tadi. Allah datangkan sesuatu musibah yang merasai pahitnya ataupun manisnya bukan musibah tadi, tetapi rasa pahit itu dalam jiwa. Masalah yang timbul tadi tuan-tuan, mungkin dia datang, Allah datangkan satu-satu masalah, tetapi yang merasai masalah ataupun merasai kepahitan terhadap masalah tadi bukan masalah, tapi hati kita. Contohnya tuan-tuan, macam bulan 12 hari tu kita didatangi satu musibah besar, banjir. Kalau katalah banjir itu yang membuatkan seseorang itu rasa resah, rasa pahit, rasa jerit, pasti setiap orang yang didatangi musibah tersebut akan merasa pahit. Semua orang yang kena musibah banjir itu semua akan rasa pahit. Kalau nak dikatakan banjir itu yang membuatkan seseorang itu rasa pahit ataupun jerit. Tetapi yang kita lihat tuan-tuan, kita dapati ada sebahagiannya rasa pahit, perit sangat, sakit sangat musibah banjir. Ada setengah kita jumpa tenang aja, bahkan dia rasa bersyukur. Salah satu contohnya tuan-tuan seperti azan. Salah satu contohnya seperti seorang artis, siapa? Abius.
Tuan-tuan, video viral abuse tu tuan-tuan, saya tengok dia merungkai balik bila orang interview dia tuan-tuan, apa perasaan dia. Dia menjawab tadi tuan-tuan, ya Allah, rasa malu sangat diri dia. Kita rasa malu tuan-tuan, sebab bukan semua orang yang boleh menjawab semikian. Cuba bayangkan rumah yang tunggu masa untuk didiami 4 tahun, ditunggu dan dinanti tuan-tuan, tiba-tiba lenyap begitu saja. Bukan senang nak jawab. Dia kata apa? Tak apalah, Tuhan Allah, terpulang pada Allah lah. Dia nak bagi, dia nak ambil, itu semua dia punya hak dia. Siapa kita untuk melarang, nak mengadakan? No tuan-tuan, dalam keadaan berlapang dada, nak menggambarkan tuan-tuan, bukan musibah itu yang membuatkan seorang tu rasa perit jerit, tetapi jiwa seseorang itu. Sebabnya kita ni dituntut supaya memperbanyakkan, salah satunya ialah dengan memperbanyakkan istighfar ni lah tuan-tuan. Hati kita rasa lapang, sekalipun sebesar mana sekalipun musibah ataupun masalah yang datang, maka pasti hati itu akan rasa tenang, dia rasa lapang. Itu yang kadang-kadang kita bila ziarah sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita yang kena musibah tuan-tuan, dia lebih tenang daripada kita. Kita pula bercakap, ya Allah, tenangnya hati dia, kita pula rasa serabut. Wallahu ta'ala alam. Azal. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, bukan musibah itu yang membuatkan seseorang itu rasa
pahit, jerit, perit. Tetapi yang membuatkan keperitan ataupun kepahitan seseorang terhadap sesuatu musibah tu berpunca daripada jiwa dia sendiri. Jiwa dia tu kuat tak kuat. Allah beri tak ketenangan ataupun Allah Ta'ala berikan kepahitan. Sama macam contoh orang rumah kita tuan-tuan, kita balik solat isyak ni dia masak mi goreng. Dia masak malam ni tuan-tuan mi goreng. Jadi kat rumah kita tuan-tuan ada 5 orang anak. Jadi mama tadi bila dah sedang hidangkan makanan mi goreng tadi tuan-tuan, panggil kita makan, anak-anak semua datang makan sama-sama baca doa. Jadi orang rumah kita pun tanya, bang sedap tak? Kita ni kan ikut sunnah Nabi. Nabi tu bila ditanya walaupun tak sedap, maka tetap jawab sedap. Kita pun jawab sedap. Bila tanya Alung, Alung ni tahu mama ni jangan kata tak sedap, kan besok dia tak masak. Jadi Alung pun kata sedap. Anak yang pertama. Anak yang kedua pun tuan-tuan, dia dah mulai cerdik, dah sekolah, dia pun kata sedap. Anak yang ketiga ni tuan-tuan jenis orang hambar. Bolehlah mama, dia kata. Anak yang keempat ni tuan-tuan, jenis dia jenis budak tadika. Budak tadika ni tuan-tuan orang ikhlas, lurus. Macam mana? Sedap tak sedap? Mama masak. Masihlah mama, ikhlas. Yang kelima tadi pun tuan-tuan, umur 3 tahun, dia makan sedap tak? Dia kata makan je tak. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau mi goreng itu yang membuatkan kita rasa sedap, pasti ke-6 orang yang makan mi goreng itu akan rasa sama. Tapi yang merasakan sedap tadi bukan terletak pada mi goreng. Yang rasa sedap tadi tu Allah yang bagi sedap pada tekak kita ni tuan-tuan. Yang buat rasa masin, yang buat rasa masam, yang buat rasa tawar ni tuan-tuan, dia balik pada tekak kita, lidah kita ni yang membuatkan tuan-tuan Allah yang letak tadi. Begitu juga jiwa kita ni tuan-tuan, pahit, jerit, perit, lapang, sabar, kuat, jiwanya besar tuan-tuan, semuanya atas urusan Allah SWT. Dan salah satu daripada cara untuk buatkan hati kita ni tuan-tuan rasa tenang, nak mengundangkan ketenangan dan rasa baik tuan-tuan, kuat dan hebat jiwa tadi, ialah dengan memperbanyakkan istighfar pada Allah SWT. Banyakkan istighfar. Sebabnya tuan-tuan, bukan semua orang, bukan semudah-mudah manusia untuk buat sebagaimana yang Nabi buat ketika Sayyidina Aisyah lemparkan mangkuk tadi. Sebabnya kita dituntut supaya memperbanyakkan istighfar. Itu tadi tuan-tuan, di antara kelebihannya ialah dengan mohon ampun pada Allah atas kesilapan, mohon ampun pada Allah atas sebagai tanda rasa syukur, kemudian mohon ampun pada Allah tuan-tuan untuk memberikan rasa lapang dan kekuatan pada jiwa kita ni tuan-tuan untuk menghadapi kehidupan. Jadi itulah tuan-tuan, sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah SWT berikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan dan pengabdian pada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya sendiri. Mohon maaf di atas segala salah silap, salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan salawat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.